Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatin Najah. Telah kita sampai pada perbahasan perkara-perkara ataupun tempat-tempat yang wajib kita qada puasa. Dalam masa yang sama kita wajib imsak. Qada jelas apa maknanya. Imsak bermakna menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan juga menahan diri daripada perkara-perkara yang dianggap sebagai makruh dilakukan ketika mana kita puasa. Ada 6 tempat wajib kita imsak. Puasa kita dah batal. Tapi wajib kita imsak. Wajib kita imsak. Tak boleh kita makan, tak boleh kita minum, tak boleh bersetubuh. Haram kita masukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa haram kita buat. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mana puasa, makruh juga kita buat ketika mana kita sedang imsak. Itu imsak hanya disyariatkan pada bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan, tidak disyariatkan imsak. Sama ada kita qada untuk puasa Ramadan, tidak disyariatkan imsak. Kita puasa nazar, puasa kafarah, tiba-tiba kita batalkan dengan sengaja puasa nazar itu, puasa kafarah itu, tidak juga wajib kita imsak. Imsak hanya disyariatkan pada bulan Ramadan sahaja. Pada bulan apa? Bulan Ramadan sahaja. Okey. Sebab apa diwajibkan imsak? 2 sebab. Pertama, untuk menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, sebab nak menyerupai orang yang sedang berpuasa. Diwajib imsak disebabkan 2 perkara. Pertama, sebab nak menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, sebab nak menyerupai orang yang sedang berpuasa. Okey. Dalam matan disebut 6 tempat. 6 tempat ni wajib kita imsak. 6 tempat ini dihimpunkan dalam satu kaedah. Kaedah itu berbunyi anna kulla man la yajuzu lahu al-iftaru ma'a ilmihi bihaqiqatil yaumi yanzamuhu al-imsaku. Sesungguhnya setiap orang yang tidak boleh dia berbuka kalau dia tahu hari itu hari Ramadan, maka kalau dia buka juga wajib dia imsak. Itu kaedah. Setiap perkara ataupun setiap orang yang tidak boleh dia berbuka, haram dia berbuka, sedangkan dia tahu hari itu hari Ramadan, dan dia berbuka juga, maka wajib baginya imsak. Okey. Disebut dalam matan 6. Kita baca satu persatu. Yang pertama, al-awwalu fi Ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Yang pertama ialah orang yang sengaja berbuka pada siang bulan Ramadan. Tak ada hujan, tak ada ribut, tidak ada uzur apa-apa, buka saja buka. Ketika itu wajib dia imsak. Contoh dia berbuka pukul 8 pagi, makan nasi goreng Cina. Tu. Bila dia berbuka tu, suapan pertama tu dah batal dah puasa dia. Suapan kedua tu dah haram dia buat. Suapan pertama haram sebab dia berbuka pada siang bulan Ramadan. Suapan kedua tu sebenarnya dia tak boleh buat dah. Dia tak boleh bagi alasan aku dah batal. Bila aku dah batal, aku bolehlah makan suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat. Lepas tu lepas makan minum air tertarik pula, minum ais pula, tak boleh, haram. Kamu berbuka pada saat pertama ataupun suapan pertama haram. Suapan kedua tu haram. Sebab apa? Suapan kedua tu kamu dituntut untuk imsak. Apa imsak? Buat macam sebiji orang puasa. Sebab apa? Nak menghormati waktu dan juga nak menyerupai orang yang sedang berpuasa. Maknanya haram kamu makan, haram kamu minum, haram kamu setubuh, haram kamu masukkan sesuatu ke dalam rongga badan, haram kamu mengeluarkan air mani walaupun dengan tangan isteri. Asalnya halal, tapi haram. Sebab apa? Sebab imsak. Puasa dah batal. Ya, puasa dah batal, tapi wajib imsak.
Okay, yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardhi, ke atas orang yang meninggalkan niat pada waktu malam, pada puasa fardu. Jadi orang yang meninggalkan niat pada waktu malam, sama ada dia tinggal niat tu sebab dia lupa ke? Tak. Okey. Sebab dia jahil, tak tahu hukum ke, wajib niat pada waktu malam, dia tak tahu hukum. Tak kisahlah. Yang penting dia tinggal niat pada waktu malam. Sengaja tinggal, kerana lupa, kerana jahil hukum. Tak. Tu. Dan puasa tu pula puasa fardu. Puasa fardu. Puasa fardu kat sini, puasa Ramadan lah maknanya. Sebab puasa lain tak wajib imsak. Tak, kita sebut dah tadi. Tak. Jadi dia tinggal niat pada waktu malam. Esoknya nak puasa Ramadan. Dia tinggal niat pada waktu malam. Ketika itu, siang itu, puasa dia sah tak? Puasa tidak sah. Sebab di sisi mazhab Imam Syafi'i, mesti niat pada waktu malam. Tak niat pada waktu malam, maka puasa tidak sah. Cuma wajib imsak. Maknanya daripada waktu subuh sampai ke maghrib, sebiji macam orang puasa. Sebiji macam orang puasa. Haram bersetubuh, haram berzina. Haram berzina tu. Haram apa tadi? Makan haram, minum haram lah ke? Dan juga dimakruhkan bagi pihak dia buat perkara-perkara yang makruh. Yang mana dia berwangi-wangian. Makruh. Dia dah batal puasa yang makruh juga. Okay. Sebab apa kita sebut wajib imsak? Sebab dia taksir. Taksir. Dia ibadat ni, puasa adalah jarang-jarang. Malam kamu lupa niat, itu tanda kepada kamu tu tak ambil endah ataupun tak ambil penting, tidak ihtimam, tidak ambil berat tentang puasa. Jadi renda daripada syarak, kamu kena imsak. Dalam kitab Nailur Rajak disebut, qala Syarqawi wa lahu taqlidu Abi Hanifah fayanwi nahara. Imam Syarqawi sebut, bagi orang yang lupa niat pada waktu malam, dia boleh taklid pendapat Imam Abi Hanifah yang membenarkan niat pada waktu pagi. Cuma naharan kat situ, ada Maulana Lutfi dia kata Dhahatul Kubra, maknanya sebelum zuhur jugalah. Sebelum zuhur. Dalam waktu duha tu last. Jadi dia kena niat pada waktu duha ataupun sebelum waktu duha. Walaupun selepas subuh, tapi sebelum waktu dalam waktu duha ataupun sebelum waktu duha. Tak boleh dekat-dekat zuhur baru nak niat, tak boleh. Begitu. Dan kalau dia taklid pendapat Abi Hanifah, kita kata sah. Cuma sah di sisi mazhab Imam Abu Hanifah. Tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Perlu qada, tidak perlu qada, cuma sunat qada. Ihtiyatan nak raikan pendapat Al-Imam Al-Azam, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh Okey. Yang ketiga, yang keempat, dia gabung sekali. Ala man tasahara dhannan baqa'al lail fabana khilafuh. Wajib imsak ke atas mereka yang bersahur dalam keadaan dia dhan masih malam. Sedangkan dhan dia salah. Maksudnya sedangkan waktu dia sedang bersahur itu waktu siang dah. Ataupun seseorang tu berbuka dengan sangkaan berat waktu maghrib dah masuk. Jadi dua keadaan. Nombor tiga dengan 4. Dia bersahur. Tak, dia sangka malam masih ada. Bila malam masih ada, boleh bersahur lah. Tengok jam pukul 4.30. Macam kita buat gambaran sebelum ni. Sahur. Habis sahur, tak. Rupanya dah pukul 9 dah. Jam rosak. Jadi apa yang disangkakan salah. La imrata bidhanni al-bayini khata'uh. Begitu juga mereka yang berbuka. Disangkakan dah pukul 9. Ataupun pukul 7.30 buka dah lah. Rupanya jam rosak. Baru pukul 6.30 petang. Ketika itu kita sebut batal puasa mereka. Dan wajib imsak. Wajib imsak. Walaupun baki nak berbuka tu dah 5 minit lagi. Dia tengok jam pukul 7.30 buka dah. Tak. Kalau ikut 7.30 buka. Tapi rupanya jam dia salah. Jam baru 7.25. Baru 7.25. Jadi lepas dia makan tu batal puasa. Baki nak berbuka betul tu 5 minit. 5 minit tu wajib imsak. 5 minit tu wajib imsak. Sebab apa wajib imsak?
dua golongan ni, nombor 3 dengan nombor 4. Sebab ada taksir. Apa taksir? Dia tidak ambil berat tentang puasa. Taksir ni apa? Taksir ni kita sebut apa? Dia melakukan satu bahasa Melayu apa dia? Muqassir. Dia cuai. Dia cuai sampai tersilap sangkaan. Cuai pula dua, sama ada memang betul-betul dia cuai, pada hakikatnya memang dia cuai. Kalau dia berbuka itu ataupun dia bersahur itu, dalam dua gambaran ni tanpa ijtihad. Mana buka sebelum ijtihad, sahur dalam keadaan tidak ijtihad, yang subuh tu masih belum masuk, yang malam tu masih ada. Ataupun lepas ijtihad ni maghrib ni dia pun makan. Lepas ijtihad dia kata dia belum subuh lagi, maka dia sahur. Maka kita ketika itu kita kata muqassir juga cuai, cuma cuai hukman. Dinisbahkan kecuaian pada diri dia juga pada sudut hukum, hukman. Allah. Yang kelima, ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Wajib juga imsak ke atas mereka yang tersedar hari ke-30 Sya'ban itu merupakan satu Ramadan. 30 Sya'ban tak wajib puasa sebab bulan Sya'ban. Jadi dia berpagi-pagian dalam keadaan tidak puasa. Sedar-sedar rupanya itu satu Ramadan, dia seorang tak puasa. Dia ingat 30 Sya'ban, orang lain pakai puasa mereka dah. Jadi ketika itu wajib dia imsak. Sebab puasa dia memang tidak sah sebab tidak niat pada waktu malam. Sebab dia sangka itu 30 Sya'ban. Jadi malam tu dia tak niat lah. Jadi puasa tidak sah di sistem mazhab Imam Syafi'i. Cumanya apa? Wajib imsak daripada subuh sampai ke maghrib. Buat macam orang yang sedang berpuasa. Wujuban secara wajib. Dan kita sebutlah boleh taklid pendapat Imam Abi Hanifah. Okey, dalam Nailul Rajak disebut apa tu? Dalam matan Safinah disebut ala man bana lahu yauma 30 Sya'ban. Ke atas mereka yang terjelas baginya hari ke-30 Sya'ban itu ialah satu Ramadan. Ditakbirkan dengan lafaz yaumu 30 Sya'ban. Seperti At-Tahrir, seperti kitab At-Tahrir. Tidak disebut Yaumus Syak. Tidak disebut dengan lafaz Yaumus Syak. Seperti mana Al-Manhaj. Jadi asal manhaj iaitu minhaj Imam Nawawi. Jadi disebut Yaumu 30 Sya'ban, disebut 30 Sya'ban. Tidak ditakbirkan dengan Yaumus Syak. Sedangkan Yaumus Syak ni lebih ringkas. Ejaannya lebih sedikit hurufnya. Jadi disebabkan matan lebih baik disebut Yaumus Syak. Sebab matan ni nak ringkas. Yaumus Syak lebih ringkas daripada perkataan 30 Sya'ban. Itu kritikan lah. Jadi sebab apa? Kalau nak dipersoal, sebab apa matin kita guna Yaumus 30 Sya'ban. Digunakan lafaz 30 Sya'ban tapi tidak gunakan kalimah Yaumus Syak. Sedangkan kalimah Yaumus Syak itu lebih ringkas. Jawapannya ialah nak memberi isyarat kepada ulama-ulama yang menyebut Yaumus Syak. Dalam bab ini, alaman bana lahu Yaumus Syak annahu min Ramadan. Mereka tak sebut Yaumus 30 Sya'ban, mereka sebut Yaumus Syak. Dalam kitab matan, dalam matan Safinah disebut 30 Sya'ban, nak beri isyarat kepada ulama-ulama yang menggunakan lafaz Yaumus Syak. Maksud Yaumus Syak kat situ ialah 30 Sya'ban. Bukan Yaumus Syak seperti mana yang difahami dalam bab sebelum ni, iaitu hari ke-30 Sya'ban, yang malam 30 Sya'ban tu manusia bercakap nampak anak bulan, sema-sema sama dia. Bukan makna seperti Yaumus Syak sebelum ni, tak. Kat sini lebih umum. Yaumus Syak
Dalam bab ni lebih umum. Sama ada orang duk bersembang nampak anak bulan ataupun tak. Tetap dianggap sebagai Yaumul Syak. Jadi, disebut Salasil dan Sya'ban dalam kitab ni nak bagi isyarat kepada ulama'-ulama' yang menggunakan lafaz Yaumul Syak dalam kitab mereka pada bab ni bil khusus, secara khusus, makna Yaumul Syak kat situ ialah Salasil dan Sya'ban, hari ke-30 Sya'ban. Bukan Yaumul Syak, hari syak yang diharamkan kita berpuasa, tak. Maknanya lebih umum kat sini. Okey, selesai. Okey, yang keenam. Ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin aw istinsyaq. Itu yang keenam. Wajib imsak ke atas mereka yang mubalaghah, melampau-lampau dalam berqama dan juga istinsyaq, masukkan air dalam hidung. Melampau-lampau berqama dan memasukkan air dalam hidung ni kalau bukan bulan puasa dituntut, tapi kalau bulan puasa hukumnya makruh. Jadi makruh tu dibenci syarak, kita dituntut tinggal. Kita dituntut tinggal tapi kita buat juga. Ketika sedang berpuasa kita mubalaghah, sedut sampai ke atas ni. Kita berqama sampai bunyi lagu tu. Jadi mubalaghah akhir sekali masuk sampai ke tempat yang membatalkan puasa. Lepas tu tertelan air. Tak. Mubalaghah itu menyebabkan masuknya air ke dalam jauf, rongga. Ketika itu batal puasa. Batal puasa. Tak. Wajib imsak. Dah batal pun wajib imsak sampai ke maghrib. Begitu juga hukum bagi mereka yang menambah basuhan kali keempat. Kita basuh muka ni 3 kali je. Kali pertama wajib, 2 kali lagi tu sunat. Tak. Jadilah 3 kali. Kita tambah kali keempat. Siapa dia suruh tambah kali keempat ni? Mana ada syarak suruh, kita buat juga. Tiba-tiba kali keempat tu, kita basuh muka, contohlah, tertelan air. Basuh muka lagu mana gaya, tertolok ke dalam mulut, tertelan. Batal puasa. Batal puasa. Atau kita berqama lah. Berqama, mudah sikit. Contohnya, berqama kali keempat. Syarat tak suruh, makruh. Bulan puasa ke, tak bulan puasa ke, kali keempat tu makruh. Tiba-tiba tengah berqama, walaupun tidak ada mubalaghah, tidak ada menampar-nampar dalam berqama, tertelan. Walaupun tertelan, batal puasa. Bila batal puasa, wajib imsak sampai ke maghrib. Okey, itu tempat-tempat yang wajib imsak. Okay. Kemudian dalam syarah Nailur Raja' ataupun Nailur Raja' disebut juga tempat-tempat yang sunat kita imsak. Tadi wajib imsak, ni sunat imsak. Makna sunat imsak, sunat lah kita imsak. Tak imsak pun tak ada masalah. Tak. Disebut dalam tahrir. Ada berapa? Ada 5 tempat. 5 keadaan, 5 tempat. 5 tempat ini dihimpunkan dengan satu kaedah. Tadi ada kaedah, ni pun ada kaedah. Anna kulla man jaza lahu al-iftaru ma'a ilmihi bihaqiqatil yawm yusannu lahu al-imsaku wa la yajib. Setiap orang yang harus baginya berbuka sedangkan dia tahu hari itu ialah hari Ramadan, maka sunat dia imsak, tidak wajib. Kita tahu hari itu bulan Ramadan, tapi syarat bagi kita izin berbuka. Kita pun berbuka. Lepas kita berbuka tu sunat kita imsak. Tak wajib. Tak wajib imsak. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, budak kecil. Bila mana bala dalam keadaan sedang berbuka. Budak kecil tak wajib puasa. Tak. Jadi dia berpagi-pagian dalam keadaan tidak puasa. Masuk zuhur dia balik. Dia balik. Daripada zuhur sampai ke maghrib sunat imsak. Tak wajib imsak. Boleh. Tak wajib imsak. Maknanya lepas asar nak makan ke, lepas zuhur tu nak makan, tak ada masalah. Sunat imsak. Itu kalau balik dalam keadaan muftir. Dia tu sedang tidak berpuasa. Kalau dia balik dalam keadaan dia tu sedang berpuasa, wajib dia sempurnakan puasa. Tak, Zaid belum balik tapi dia puasa. Dia niat malam, dia puasa lah. Pukul 1 dia balik, 1 petang dia balik. Tak. Wajib dia teruskan puasa sampai ke maghrib. Sunat imsak bila? Bila Zaid tak wajib puasa, maka dia tak puasa. Tak. Pagi tu sarapan nasi goreng lah. Pukul 1 apa? Keluar air mani. Baliklah. Sunat daripada pukul 1 tu sampai ke maghrib dia imsak. Sunat tidak wajib. Okay. Yang kedua, majnun idza afaq, orang gila kalau sedar. Orang gila ni tak wajib puasa.
Pukul 1 sedar daripada gila. Sunat imsak daripada pukul 1 tu sampai ke maghrib. Wal kafiru idza aslam, orang kafir bila masuk Islam. Orang kafir tak wajib puasa. Tak. Masuk pukul 1 tu dapat hidayah, masuk Islam. Daripada pukul 1 sampai ke maghrib, sunat imsak. Yang ke seterusnya. Yang keempat. Orang musafir. Yang kelima, orang yang sakit. Orang yang musafir dan orang yang sakit, bila hilang uzur mereka selepas daripada berbuka. Zaid musafir. Dalam perjalanan, Zaid berbuka. Tak. Dan Zaid sampai ke tempat yang dituju, mana tempat yang dia nak mukim kat situ. Tak. Sebelum daripada maghrib. Pagi waktu tu, sebelum maghrib tu, ketika mana dia sampai di tempat tu, sunat dia imsak semula. Zaid duduk di Jengka. Dia balik ke Kelantan kejap seminggu. Lepas tu nak balik ke tempat asal lah, Jengka. Daripada Kelantan nak ke Jengka tu, dia tak puasa lah sebab boleh berbuka. Dia keluar daripada kawasan sebelum subuh. Tak. Sampai di Jengka, dalam keadaan dia tidak puasa. Sampai di Jengka pukul 5 petang. Daripada pukul 5 petang sampai ke maghrib, sunat imsak. Tapi kalau Zaid daripada Kelantan, tak, dia puasa. Dalam pertengahan perjalanan, dia tak berbuka. Sampailah ke rumah pukul 5 petang. Dia dah kadang sedang berpuasa. Kena sempurnakan puasa. Wajib sempurnakan puasa. Wajib sempurnakan puasa, tak boleh berbuka. Begitu juga orang sakit, kita sebut perkara yang sama lah. Kalau dia sakit, dia berbuka. Tiba-tiba sembuh, sunat dia imsak sampai ke maghrib. Tapi kalau orang sakit, tak boleh berbuka. Syarat bagi, dia tak nak berbuka. Lepas tu sihat balik. Wajib dia puasa terus sampai ke maghrib. Wajib puasa terus, tak boleh berbuka. Okay. Kemudian kita sebut makruh bagi orang yang sedang imsak. Sama ada dia tu sedang imsak atau yang mumsik. Dia tu sedang imsak, wajib. Makruh bagi orang yang sedang imsak, sama ada imsak tu wajib ataupun sunat. Makruh baginya bersiwak selepas zawal. Bermubalarah melampau-lampau dalam berqamar dalam masukkan air dalam hidung. Okay. Kalau buat perkara yang haram, apa hukumnya? Tak. Contoh kawan tu batal puasa, sengaja makan pagi, kita sebut wajib imsak. Dia tak imsak, dia bersetubuh pula dengan bini dia, kita sebut berdosa. Berdosa. Wajib kafarah tak wajib kafarah lah, hanya berdosa sahaja. Itu pun kalau wajib imsak. Kalau tak wajib imsak, tak ada masalah, tak berdosa. Dia musafir, dia berbuka, sampai di rumah dia bersetubuh dengan bini, tak ada masalah. Sebab bagi dia sunat imsak sahaja. Bila sunat imsak nak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil